Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu soalan daripada netizen, dia bertanya, kenapa Perikatan Nasional nak sangat Anwar tumbang? Apa sebenarnya yang mereka takut? Ini jawaban kepada soalan tersebut. Jawaban penuh dengan hujah politik, psikologi, dan strategi. Kenapa Perikatan Nasional mahu sangat Anwar Ibrahim tumbang? Dan apa sebenarnya yang mereka takut? Ikuti terus ulasan ini dan tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar, baru saya tahu. Tanda pagar, baru saya tahu. Sebenarnya ada beberapa perkara yang menyebabkan Perikatan Nasional PN sangat mahu Anwar Ibrahim tumbang. Dan apa sebenarnya mereka takut? Pertama, karena mereka takut akan ada dibongkar dan dibongkar lagi skandal-skandal atau salah guna kuasa semasa mereka jadi kerajaan. Perikatan Nasional ketika mereka menjadi pemerintah dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Tapi banyak keputusan mereka kini sedang disiasat dan didedahkan oleh kerajaan pimpinan Anwar. Antaranya, Jana Wibawa dengan proyek 7 bilion ringgit kini dalam siasatan SPRM, dan beberapa pemimpin Bersatu dan Proksi kini dikaitkan. Selain itu, dana 300 juta semasa PRU 15 Bersatu disita akaun oleh SPRM. Mungkinkah mereka takut lebih banyak file akan dibuka? Ketakutan adalah lagi lama Anwar Ibrahim kekal, mungkin lebih banyak rahasia-rahasia Perikatan Nasional semasa menjadi kerajaan 2 tahun sahaja akan dibongkarkan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita tak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah dan jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita boleh melawan penyakit daripada dalam badan kita melalui imun badan kita yang telah dididik menjadi bijaksana. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat, dia mampu mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, dia akan serang lawan itu sehingga tubuh badan kita akan sembuh. Dapatkan terapi imun transfer factor for life ini melalui nomor telepon yang tertera, dan produk ini, terapi imun ini, lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya segera selagi Anda masih ada waktu. Ingat, mencegah peringkat awal lebih baik daripada membiarkan terus. Kalau ini adalah kali kedua, kali ketiga Anda menonton video ini dengan terapi imun ini, mungkin inilah jawaban yang Anda cari-cari, yang diberikan petunjuk oleh Tuhan kepada Anda. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kedua, mengapa Perikatan Nasional takut Anwar Ibrahim? Kerana Anwar kini fokus untuk melenyapkan rasuah dan juga gaji bodoh. Anwar memotong projek monopoli kabel internet, rundingan terus, lesen re-et, dan bantuan korporat kroni. Perikatan Nasional terutama PAS dan Bersatu ada rangkaian penyokong ekonomi yang dulu dapat untung masa kerajaan. Sekarang mereka tersepit. Jadi, mereka takut hilang lubuk duit atau peluang kroni. Ketiga, Anwar dapat sokongan agung dan institusi. Kini Perikatan Nasional makin terpinggir sebab Agong sangat menyokong kestabilan kerajaan. Agung telah bertitah supaya semua ahli politik berhenti berpolitik dan tumpukan perhatian kepada kerajaan. Tumpukan perhatian kepada negara. Tumpukan perhatian kepada membantu rakyat. Jadi, Agung juga sudah menyatakan, Baginda tidak akan melayan sebarang SD Rambang. Ketua Hakim, Peguam Negara, SPRM, semua kini memberi kerjasama penuh kepada reformasi yang dibawa oleh Anwar. Kini mereka takut tidak dapat masuk campur urusan institusi macam sebelum ini. Keempat, takut dihumban ke penjara.
Beberapa pemimpin utama PN kini sedang disiasat, termasuk bekas Perdana Menteri atau Menteri Kanan. Mereka dituduh dengan pelbagai tuduhan dakwaan di mahkamah. Kalau Anwar kekal, mungkinkah pendakwaan itu akan jalan terus? PN tahu masa mereka makin suntuk. Kelima, Anwar sedang membangun momentum rakyat. Bantuan bersasar, subsidi diesel disusun semula. Gaji pejabat awam naik, pelaburan asing juga masuk. Anak muda dan pengundi tengah mula nampak perbezaan antara drama Perikatan Nasional PN dengan kerja Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional kini panik sebab kalau Anwar berjaya membuktikan hasil, mereka akan kalah teruk PRU 16 nanti. Perikatan Nasional tak ada isu baru, cuma main sentimen. Mereka ulang-ulang isu, DAP dominasi, padahal sekarang GPS, GRS, UMNO kuat dalam kerajaan. Kononnya Anwar Ibrahim boneka, padahal Anwar mengawal penuh kabinet. Bila sentimen tak makan, maka mereka cuma ada satu senjata, tumbangkan kerajaan sebelum rakyat betul-betul berpuas hati. Jadi, secara kesimpulannya, Perikatan Nasional sangat mahu Anwar tumbang bukan sebab Anwar lemah, tapi sebab dia takut kalau dah terlalu bersih untuk mereka hadapi secara adil. Mereka tahu jika Anwar kekal cukup penggal, legasi yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin lama mungkin akan hancur terus dan Anwar Ibrahim akan kekal berkuasa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci ketidakstabilan. Kami sayang Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pastinya ulasan kali ini adalah ulasan yang Anda tunggu-tunggu. Saya pun sukar memikirkan perkara ini, tapi akhirnya tercapailah juga ulasan ini. Rancangan gulingkan Anwar sebenarnya telah tumpas dan tidak berjaya. Rancangan-rancangan yang dirancang untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim paling ketara sekali ialah Himpunan Turun Anwar yang sekarang ini menjadi huru-hara dan tiada sambutan pun. Apa yang mengejutkan kita ialah rancangan yang dibuat untuk menggulingkan Anwar telah pun tumpas dan PN terdesak kantoi lagi. Baik, saudara-saudara sekalian, game over lagi buat mereka yang cuba jatuhkan Anwar Ibrahim. Rancangan jahat yang kononnya nak tarik sokongan ahli parlimen kerajaan tumpul, satu demi satu gagal. Sumber dalaman mengesahkan memang ada gerakan senyap, tetapi telah dihidu awal oleh pasukan Perdana Menteri ke-10. Yang pelik, mereka yang sibuk kata kerajaan ini tak stabil, tapi tiap kali cuba rampas kuasa, cuba nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, mereka pula kena checkmate, menemui jalan yang buntu. Apa maksud semua ini? Sebenarnya Anwar bukan lemah. Dia sebenarnya makin kuat. Itu sebabnya pembangkang makin takut. Sebab makin lama Anwar jadi Perdana Menteri, semakin Anwar Ibrahim jadi kuat dan semakin tiada peluang lagi untuk Perikatan Nasional pembangkang merampas kuasa. Makinlah berstrateginya Anwar. Ikuti pendedahan penuh dalam video ini. Siapa dalangnya, apa motifnya, dan kenapa rakyat makin menyampah dengan politik kotor, dendam, dan tipu fitnah. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen dengan tanda pagar rakyat tolak pengkhianatan. Sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita, menguatkan imun badan kita sehingga 400% dan juga menjadikan imun badan kita sangat bijaksana. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, ada masalah penyakit, tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang jadi lemah dan boleh kata imun badan kita menggila di dalam.
Apabila imun badan kita menjadi bodoh dan menggila di dalam, ia turut menyerang badan kita. Tetapi apabila imun badan kita dididik menjadi kuat dan bijaksana, bukan saja imun badan itu membantu menyerang penyakit di dalam tubuh badan kita lalu kita sembuh, tetapi juga membantu imun badan kita menjadi bijaksana supaya dia dapat mengenal pasti mana satu lawan, mana satu musuh. Itulah kehebatannya terapi imun transfer factor for life ini. Bagi mereka yang sudah 2-3 kali menonton video ini, menonton produk ini, inilah mungkin jalan harapan yang Tuhan berikan kepada Anda. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah siapa sebenarnya dalang dan siapa sebenarnya yang memulakan program ataupun memulakan rancangan nak tumbangkan Anwar yang gagal itu. Mengapa mereka gagal dan checkmate? Oleh sebab itulah, jom kita lihat apa yang kita boleh nampak di dalam rancangan gulingkan Anwar Tumpas ini. Saudara-saudara sekalian, adakah malam ini Dubai Move muncul semula? Atau esok? Atau semua plot mau jatuhkan Anwar Ibrahim berlaku lagi? Tapi sebenarnya semua plot itu telah jatuh tersungkur sebelum sempat bermula pun. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah dulu memanglah senang nak beli ahli parlimen. Tembok kini sudah mula ada, yaitu anti lompat parti. Sekarang apabila akta anti lompat parti telah menjadi benteng, tidak mungkinlah Anwar Ibrahim akan hilang 2/3 kerusi kerajaan perpaduan. Sekarang ini, sesiapa yang ingin meninggalkan kerajaan perpaduan ataupun lompat parti, mereka terpaksa membayar denda yang cukup besar. Dalam PKR, UMNO, DAP, semuanya terkunci. Kalau nak umbah juga 2/3 itu, kena undi tak percaya dalam dewan. Setakat jerit di media sosial, sorry lah, semua itu tidak akan dilayan. Tapi sehingga kini, mana mungkin mereka berani untuk membuat undi tidak percaya. Karena mereka tahu mereka akan kantoi dan akan kalah teruk. Selain daripada itu, analisis UM berkata, lepas Sultan Ibrahim angkat sumpah 1 Februari yang lepas, mana-mana cubaan untuk menggulingkan kerajaan akan terbantut. Kenapa? Kerana Baginda yang di Pertuan Agong telah bertitah dengan penuh tegas. Beliau atau Baginda tidak akan melayan lagi mana-mana permainan drama politik termasuk tumpas menumpas, tumbang menumbang, atau rampasan kuasa. Kini Baginda tegas mahu supaya politik negara ini menjadi stabil. Lupakan dahulu berpolitik titah Baginda. Tumpukan pada kerja membangun negara. Politik biar stabil, jangan ganggu rakyat, titah Baginda lagi. Himpunan Turun Anwar yang dirancang pada 26 Julai 2025 ini sebenarnya sudah kita dapat jangka bahwa akan gagal segagal-gagalnya. Hostnya ialah PAS, siap umum demo Mega 26 Julai. Kononnya manifestasi kemarahan rakyat. Tapi demo jalanan tak tumbang kerajaan selagi nombor parlimen tak cukup, bro. Macam mana pun kamu buat demo, macam mana pun kamu teriak sini sana, apalagi kalau yang hadir itu hanya 100 orang, yang katanya 1000, itu tak mungkin akan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim hanya akan tumbang melalui nombor di parlimen. Kerajaan perpaduan bukanlah perfect, tapi strategi Big Tent. Hasilkan 148 ahli parlimen. Daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan. Bila Perikatan Nasional cari defekte, terlanggar dinding. Aku janji 100 juta ringgit kalau wakil Barisan Nasional lompat parti ataupun menyokong secara individu. Parti Borneo tak minat goncang kerajaan pusat.
Parti-parti di Borneo kini fokus kepada pembangunan. Jadi checkmate awal oleh pejabat Perdana Menteri, risikan detek gerak-gerik itu. Jadi sekarang ini sebenarnya 148 kerusi menentang 74 kerusi Perikatan Nasional. Kenapa agak-agaknya rancangan itu tumpas? Karena tiada majoriti alternatif. Perikatan Nasional cuma ada 74 kerusi. Mereka perlukan 38 lompat. Dari mana 38 itu? Mustahil. Selain itu, akta anti lompat parti juga adalah risiko hilang kerusi dan reputasi. Kalau mana-mana ahli parlimen cuba lompat parti, mereka akan hilang kerusi. Terpaksa dibubarkan kerusinya dan buat pilihan raya semula. Serta itu akan mengakibatkan reputasi mereka menjadi buruk. Mood rakyat pula lenguh dengan drama. Lebih risau kos hidup. Agong dan institusi juga sudah memberikan signal yang jelas. Kestabilan akan diutamakan. Reaksi pasukan PMX pantas menggunakan semua saluran undang-undang. Macam main caturlah. Setiap langkah PN disekat. Masuk F7, cek. Next move, checkmate. Jadi saudara, sebagai closing kita untuk ulasan kali ini, moral of the story ialah langkah manapun kalau tiada angka, tetap tinggal angan-angan. Anwar bukan maksum, tapi setakat ini tiada skandal mega. Integriti jadi modal. Kalau nak tukar kerajaan, tunggulah PRU 16 nanti. Lawan secara gentleman. Like, share, dan subscribe jika Anda menyokong kestabilan. Komenlah dengan tanda komen, kami tidak mahu tumbang. Jika Anda penat politik kotor, jangan lupa subscribe dan ikuti next episode kita pula. Bedah mitos harga minyak dan inflasi. Sekian untuk kali ini. Dengan tagline, kami bongkar, Anda nilai. Jumpa lagi. Peace. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya ulasan kali ini adalah ulasan yang Anda tunggu-tunggu. Saya pun sukar memikirkan perkara ini. Tapi akhirnya tercapailah juga ulasan ini. Rancangan gulingkan Anwar sebenarnya telah tumpas dan tidak berjaya. Rancangan-rancangan yang dirancang untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim paling ketara sekali ialah Himpunan Turun Anwar yang sekarang ini menjadi huru-hara dan tiada sambutan pun. Apa yang mengejutkan kita ialah rancangan yang dibuat untuk menggulingkan Anwar telah pun tumpas dan PN terdesak kantoi lagi. Baik, saudara-saudara sekalian, game over. Lagi buat mereka yang cuba jatuhkan Anwar Ibrahim. Rancangan jahat yang kononnya nak tarik sokongan ahli parlimen kerajaan tumpul, satu demi satu gagal. Sumber dalaman mengesahkan memang ada gerakan senyap, tetapi telah dihidu awal oleh pasukan Perdana Menteri ke-10. Yang pelik, mereka yang sibuk kata kerajaan ini tak stabil, tapi tiap kali cuba rampas kuasa, cuba nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, mereka pula kena checkmate, menemui jalan yang buntu. Apa maksud semua ini? Sebenarnya Anwar bukan lemah. Dia sebenarnya makin kuat. Itu sebabnya pembangkang makin takut. Sebab makin lama Anwar jadi Perdana Menteri, semakin Anwar Ibrahim jadi kuat dan semakin tiada peluang lagi untuk Perikatan Nasional pembangkang merampas kuasa. Makinlah berstrateginya Anwar. Ikuti pendedahan penuh dalam video ini. Siapa dalangnya, apa motifnya, dan kenapa rakyat makin menyampah dengan politik kotor, dendam, dan tipu fitnah. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen dengan tanda pagar rakyat tolak pengkhianatan. Sebelum itu, saya nak kongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita, menguatkan imun badan kita sehingga 400% dan juga menjadikan imun badan kita sangat bijaksana.
Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, ada masalah penyakit, tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang jadi lemah, dan boleh kata imun badan kita menggila di dalam. Apabila imun badan kita menjadi bodoh dan menggila di dalam, ia turut menyerang badan kita. Tetapi apabila imun badan kita dididik menjadi kuat dan bijaksana, bukan saja imun badan itu membantu menyerang penyakit di dalam tubuh badan kita lalu kita sembuh, tetapi juga membantu imun badan kita menjadi bijaksana supaya dia dapat mengenal pasti mana satu lawan, mana satu musuh. Itulah kehebatannya terapi imun transfer factor for life ini. Bagi mereka yang sudah 2-3 kali menonton video ini, menonton produk ini, inilah mungkin jalan harapan yang Tuhan berikan kepada Anda. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah siapa sebenarnya dalang dan siapa sebenarnya yang memulakan program ataupun memulakan rancangan nak tumbangkan Anwar yang gagal itu. Mengapa mereka gagal dan checkmate? Oleh sebab itulah, jom kita lihat apa yang kita boleh nampak di dalam rancangan gulingkan Anwar Tumpas ini. Saudara-saudara sekalian, adakah malam ini Dubai Move muncul semula? Atau esok? Atau semua plot mau jatuhkan Anwar Ibrahim berlaku lagi? Tapi sebenarnya semua plot itu telah jatuh tersungkur sebelum sempat bermula pun. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah dulu memanglah senang nak beli ahli parlimen. Tembok kini sudah mula ada, yaitu anti lompat parti. Sekarang apabila akta anti lompat parti telah menjadi benteng, tidak mungkinlah Anwar Ibrahim akan hilang 2/3 kerusi kerajaan perpaduan. Sekarang ini, sesiapa yang ingin meninggalkan kerajaan perpaduan ataupun lompat parti, mereka terpaksa membayar denda yang cukup besar. Dalam PKR, UMNO, DAP, semuanya terkunci. Kalau nak umbah juga 2/3 itu, kena undi tak percaya dalam dewan. Setakat jerit di media sosial, sorry lah, semua itu tidak akan dilayan. Tapi sehingga kini, mana mungkin mereka berani untuk membuat undi tidak percaya. Karena mereka tahu mereka akan kantoi dan akan kalah teruk. Selain daripada itu, analisis UM berkata, lepas Sultan Ibrahim angkat sumpah 1 Februari yang lepas, mana-mana cubaan untuk menggulingkan kerajaan akan terbantut. Kenapa? Kerana Baginda yang di Pertuan Agong telah bertitah dengan penuh tegas. Beliau atau Baginda tidak akan melayan lagi mana-mana permainan drama politik termasuk tumpas menumpas, tumbang menumbang, atau rampasan kuasa. Kini Baginda tegas mahu supaya politik negara ini menjadi stabil. Lupakan dahulu berpolitik titah Baginda. Tumpukan pada kerja membangun negara. Politik biar stabil, jangan ganggu rakyat, titah Baginda lagi. Himpunan Turun Anwar yang dirancang pada 26 Julai 2025 ini sebenarnya sudah kita dapat jangka bahwa akan gagal segagal-gagalnya. Hostnya ialah PAS, siap umum demo Mega 26 Julai. Kononnya manifestasi kemarahan rakyat. Tapi demo jalanan tak tumbang kerajaan selagi nombor parlimen tak cukup, bro. Macam mana pun kamu buat demo, macam mana pun kamu teriak sini sana, apalagi kalau yang hadir itu hanya 100 orang, yang katanya 1000, itu tak mungkin akan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim hanya akan tumbang melalui nombor di parlimen. Kerajaan perpaduan bukanlah perfect, tapi strategi Big Tent. Hasilkan 148 ahli parlimen. Daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan. Bila Perikatan Nasional cari defekte, terlanggar dinding.
Aku janji 100 juta ringgit kalau Wakil Barisan Nasional lompat parti ataupun menyokong secara individu. Parti Borneo tak minat goncang kerajaan pusat. Parti-parti di Borneo kini fokus kepada pembangunan. Jadi checkmate awal oleh pejabat Perdana Menteri. Risikan detek gerak-gerik itu. Jadi sekarang ini sebenarnya 148 kerusi menentang 74 kerusi Perikatan Nasional. Kenapa agak-agaknya rancangan itu tumpas? Karena tiada majoriti alternatif. Perikatan Nasional cuma ada 74 kerusi. Mereka perlukan 38 lompat. Dari mana 38 itu? Mustahil. Selain itu, akta anti lompat parti juga adalah risiko hilang kerusi dan reputasi. Kalau mana-mana ahli parlimen mencoba lompat parti, mereka akan hilang kerusi. Terpaksa dibubarkan kerusinya dan buat pilihan raya semula. Serta itu akan mengakibatkan reputasi mereka menjadi buruk. Mood rakyat pula lenguh dengan drama. Lebih risau kos hidup. Agong dan institusi juga sudah memberikan signal yang jelas. Kestabilan akan diutamakan. Reaksi pasukan PMX pantas menggunakan semua saluran undang-undang. Macam main caturlah. Setiap langkah PN disekat. Masuk F7, cek. Next move, checkmate. Jadi saudara, sebagai closing kita untuk ulasan kali ini, moral of the story ialah langkah manapun kalau tiada angka, tetap tinggal angan-angan. Anwar bukan maksum, tapi setakat ini tiada skandal mega. Integriti jadi modal. Kalau nak tukar kerajaan, tunggulah PRU 16 nanti. Lawan secara gentleman. Like, share, dan subscribe jika Anda menyokong kestabilan. Komenlah. Dengan tanda komen, kami tidak mahu tumbang. Jika Anda penat politik kotor, jangan lupa subscribe dan ikuti next episode kita pula. Bedah mitos harga minyak dan inflasi. Sekian untuk kali ini. Dengan tagline, kami bongkar Anda nilai. Jumpa lagi. Peace. Bye-bye.